Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan falsafah IR 4.0 menerangkan proses kemajuan teknikal dalam industri, khususnya termasuk sektor pengeluaran dan automasi ke tahap yang lebih bijak. Ia bukan hanya sebuah teknologi, tetapi sebuah pendekatan yang menggunakan semua jenis teknologi, khususnya teknologi digital yang disediakan kepada orang ramai. Secara umumnya, permasalahan kajian merangkumi aspek teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Namun, kami lebih memfokuskan kepada kesan positif dan negatif dari segi pendidikan dan ekonomi. Antara objektif kajian adalah untuk mengkaji tahap pengetahuan pelajar USIM terhadap definisi dan ciri-ciri revolusi industri 4.0. Yang kedua, untuk mengenal pasti kesan positif dan negatif revolusi industri 4.0 dari aspek pendidikan dalam kalangan pelajar USIM. Yang ketiga, untuk mengenal pasti pandangan pelajar USIM mengenai kesan positif dan negatif revolusi industri 4.0 dalam aspek ekonomi. Untuk kajian dalam kajian ini, seramai 60 responden yang dipilih daripada kalangan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia Negeri Sembilan yang berusia 18 hingga 27 tahun ke atas bagi mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan terperinci. Okey, seterusnya ialah definisi. Yang pertama ialah Dougaru. Menurut Dougaru, revolusi industri 4.0 adalah berasaskan dan dibina berdasarkan revolusi sebelumnya dan kerana ia menyokong teknologi digital, juga dikenali sebagai revolusi digital. Okey, yang kedua ialah menurut Kamarudin Ilyas. Kemunculan revolusi industri 4.0 merupakan satu paradigma di mana mesin-mesin kini dapat menyesuaikan diri dan menyelaraskan tugas secara automatik untuk memenuhi keperluan manusia yang dicapai melalui beberapa sistem seperti sistem fizikal cyber, iaitu yang dikenali sebagai CPS, Industri 4.0, program pengurusan lanjutan, Internet of Things atau Internet Industry. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri. Okey, ciri-ciri revolusi industri 4.0 ada 3. Yang pertama ialah automasi robot. Okey, automasi robot ialah proses produksi yang tidak lagi bergantung kepada tenaga manusia tetapi digantikan oleh sistem robot. Okey, ciri seterusnya ialah pencetak 3D. Pencetak 3D tidak hanya dapat mencetak objektif 2D tetapi juga mampu mencetak rumah. Ciri yang terakhir ialah big data. Big data ialah iklan yang terpapar di kaca telefon atau alat elektronik lain berkaitan dengan perkara yang terlintas dalam kepala atau perkara yang kita suka. Hal ini boleh berlaku kerana wujudnya data yang mengumpulkan tentang maklumat diri kita. Kesan positif dalam revolusi industri 4.0 dari segi pendidikan ialah penggunaan Massive Open Online Courses MOOC atau dikenali sebagai kursus dalam talian. Kesemua nota yang diletakkan dalam MOOC adalah percuma dan boleh diakses pada bila-bila masa sahaja. Selain itu, kandungan pembelajaran dapat dicapai pada abad ke-21. Yang pertama, pembelajaran dan kemahiran inovasi termasuklah menguasai pengetahuan dan kemahiran yang pelbagai. Manakala yang kedua adalah kemahiran dalam ICT dan lain-lain lagi. Penggunaan teknologi dapat menyemai kreativiti pelajar, daya intelektual dan semangat untuk belajar. Masyarakat pada masa kini hanya menggunakan internet untuk berhubung dan mendapatkan maklumat dengan lebih mudah. Manakala dari sudut negatif pula ialah memasuki ilmu pangkalan adalah perpustakaan. Jumlah pelajar yang hadir ke perpustakaan semakin berkurang kerana maklumat sudah berada di hujung jari. Oleh itu, semua bentuk ilmu mudah didapati di alam maya walaupun hiburan. Pengembangan nilai-nilai pendidikan perlu dikembangkan. Semakin pesat arus teknologi, semakin leka pelajar dan semakin merosot akhlak mereka serta berlakunya peningkatan kes jenayah dalam kalangan pelajar itu sendiri. Kesan positif dan negatif bagi aspek ekonomi. Kesan positif yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan pengurangan pengangguran. Hal ini kerana banyak peluang pekerjaan bagi jawatan yang baharu untuk mengukuhkan ekonomi serta dapat membantu masyarakat meningkatkan kualiti kehidupan. Kesan positif yang kedua, dapat menjamin kehidupan yang lebih baik dan sistematik. Revolusi industri keempat berpotensi meningkatkan aspek kehidupan bukan sahaja apa yang kita lakukan tetapi juga siapa kita termasuklah identiti dan semua isu yang berkaitan dengannya. Kesan negatif yang pertama, kanak-kanak terpaksa membesar dalam persekitaran yang mempunyai lambakan kemudahan akses maklumat. Hal ini akan mempengaruhi pendidikan, tingkah laku dan kepribadian kanak-kanak. Kesan negatif yang kedua,
Kanak-kanak boleh berhadapan dengan risiko penyakit seperti sindrom dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh kanak-kanak kurang melakukan pergerakan fizikal. Bab 3 kajian membincangkan mengenai kaedah kajian yang berkaitan dengan revolusi keempat. Reka bentuk kajian ialah melalui kajian kuantitatif, iaitu kajian tinjauan yang dipungut melalui soal selidik yang diedarkan kepada 70 orang pelajar USIM selaras dengan tajuk kajian. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan beberapa instrumen dalam mengumpulkan data, antaranya ialah kaedah soal selidik berdasarkan 3 objektif yang telah ditetapkan dan kaedah mendapatkan data dari responden. Borang soal selidik ini dibahagikan kepada bahagian A iaitu latar belakang responden, bahagian B objektif 1, bahagian C objektif 2 dan bahagian D objektif 3 kajian. Responden yang dipilih telah mengisi dan menjawab soalan-soalan daripada Google Form. Teknik penganalisis data. Hasil daripada analisis data secara umumnya akan digambarkan melalui carta-carta dan jadual-jadual yang dibentuk secara manual di dalam Microsoft Word. Responden kajian terdiri daripada 70 orang pelajar USIM yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Demografi responden yang pertama menunjukkan jantina. Seramai 24 orang responden lelaki dan 46 orang responden perempuan, masing-masing menunjukkan peratusan 34% dan 66%. Seterusnya, umur responden. Seramai 36 orang responden yang berumur 18 hingga 20 tahun, 23 orang responden yang berumur 21 hingga 23 tahun, 7 orang responden yang berumur 24 hingga 26 tahun dan 4 orang yang berumur 27 tahun ke atas. Status responden pula menunjukkan seramai 66 orang responden yang berstatus bujang dan 4 orang yang berstatus sudah berkahwin. Akhir sekali, tahap pendidikan. Seramai 9 orang responden yang mempunyai tahap pendidikan tamhidi, 55 orang responden yang mempunyai tahap pendidikan ijazah sarjana muda, 3 orang yang mempunyai tahap pendidikan master dan juga 3 orang yang mempunyai tahap pendidikan PhD. Analisis pandangan pelajar USIM terhadap revolusi industri 4.0 bagi objektif pertama. Hasil dapatan kajian bagi soalan 1 menunjukkan majoriti responden memilih setuju, iaitu seramai 38 responden bersamaan 54.3%. Manakala tiada responden memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Selain itu, hasil dapatan kajian bagi soalan kedua pula menunjukkan majoriti responden memilih setuju, iaitu seramai 37 responden bersamaan 52.9%. Namun, tiada responden yang dicatatkan memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan soalan ini. Kemudian, hasil dapatan kajian bagi soalan ketiga menunjukkan majoriti responden memilih setuju, iaitu seramai 32 responden bersamaan 45.7% dan data menunjukkan tiada responden memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Seterusnya, hasil dapatan kajian bagi soalan 4 pula menunjukkan majoriti responden memilih setuju, iaitu seramai 37 responden bersamaan 52.9%. Manakala tiada responden memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Terakhir, hasil dapatan kajian bagi soalan kelima menunjukkan majoriti responden memilih setuju, iaitu seramai 35 responden bersamaan 50%. Namun, terdapat seorang responden 1.4% memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. Soalan kajian pertama menyatakan bahawa penggunaan Massive Open Course merupakan satu kemudahan bagi pelajar. Seramai 31 orang responden mewakili 44.3% bersetuju, manakala 8 orang mewakili 11.4% responden kurang bersetuju. Soalan kajian kedua menyatakan revolusi industri keempat dapat mencapai kandungan pembelajaran ke arah globalisasi abad ke-21. Seramai 33 orang mewakili 47.1% responden bersetuju, manakala 8 orang mewakili 11.4% responden kurang bersetuju. Soalan kajian ketiga menyatakan kesan positif revolusi industri keempat dari aspek pendidikan dapat menyemai kreativiti pelajar, daya intelektual dan semangat dalam diri pelajar. Seramai 61 orang mewakili 87.1% bersetuju, manakala 9 orang mewakili 12.8% responden tidak bersetuju. Soalan kajian keempat pula menyatakan bahawa kebergantungan pelajar kepada media sangat tinggi merupakan kesan negatif revolusi industri keempat. Seramai 57 orang mewakili 81.5% responden yang bersetuju, manakala seramai 13 orang sahaja mewakili 18.6% yang tidak bersetuju. Soalan kajian kelima menyatakan semakin pesat teknologi, semakin leka pelajar serta merosot akhlak mereka. Daripada 70 orang responden, seramai 58 orang mewakili 82.8% bersetuju, manakala seramai 12 orang mewakili 17.2% responden tidak bersetuju. Objektif yang ketiga untuk mengenal pasti kesan positif dan negatif revolusi industri keempat dari aspek ekonomi.
Kenyataan pertama, adakah anda berpendapat bahawa pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan berlakunya pengurangan pengangguran merupakan kesan positif revolusi industri keempat? Hasil kajian mendapati bahawa satu orang bersamaan 1.4% sangat tidak setuju dan seramai 30 orang bersamaan 42.9% sangat setuju. Yang kedua, adakah anda bersetuju bahawa jaminan sistem kehidupan yang lebih baik dan sistematik dapat dirasai sekiranya revolusi industri keempat menghasilkan kesan yang positif kepada ekonomi? Hasil kajian mendapati bahawa satu orang bersamaan 1.4% sangat tidak setuju dan seramai 30 orang bersamaan 42.9% sangat bersetuju. Seterusnya, pada pandangan anda, adakah generasi muda pada hari ini berdepan dengan lambakan kemudahan akses kepada maklumat tanpa sepadan merupakan kesan negatif kepada revolusi industri keempat? Hasil kajian mendapati bahawa 5 orang bersamaan 7.1% sangat tidak setuju dan seramai 28 orang bersamaan dengan 40% sangat setuju. Akhir sekali, adakah kesan negatif revolusi industri keempat merupakan kehilangan peluang pekerjaan di kalangan masyarakat pada hari ini? Hasil kajian mendapati bahawa tiada responden yang tidak bersetuju dan seramai 27 orang bersamaan 38.6% sangat setuju. Setelah melakukan kajian terhadap 70 orang responden yang terdiri daripada pelajar USIM, dapat dirumuskan bahawa majoriti responden memahami maksud revolusi industri keempat. Selain itu, majoriti responden memberi pandangan yang memberangsangkan terhadap kesan positif dan negatif dari aspek pendidikan dan ekonomi. Jadi, cadangan yang diberikan bagi membaiki kesan negatif dalam aspek pendidikan dan ekonomi perlu dimainkan bersama oleh pelbagai peranan. Antaranya ialah peranan ibu bapa dalam memastikan akhlak dan masa depan anak-anak tidak tercemar disebabkan perubahan revolusi. Selain itu, peranan dari seorang guru bagi memastikan pendidikan pelajar tidak terbantuk dan terganggu akibat perkembangan revolusi ini.